Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bi'amalihi yatimmu shalihat nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمنا سليمان كلا آتينا حكما وعلما سخرنا مع داود الجبال سبحانه وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم زدنا فهما وحكمة ونعقلا وصبرنا يا الراحمين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dipertemukan lagi di mana yang sangat mulia yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi bulan ini adalah bulan yang penghujung di saat kita akan bertemu dengan bulan yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala makhluknya, termasuklah di kalangan para malaikat, yaitu bulan Ramadan Mubarak yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan barang siapa mengenal ia akan Allah Ta'ala situ. Barang siapa mengenal ia kata ni Ustaz tu قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan barang siapa mengenal dia akan yang sebenarnya, itu muka surat 74, itu pada kata dan barang siapa mengenal dia akan yang sebenar, maka mengikut ia akan dia nescaya sentosalah ia. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa mengenal ia akan yang sebenarnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursi lagi, wahai anak Adam, barang siapa dia mengenal ia akan kebenaran, yakni dia tahu dah bahawasanya perkara itu benar, maka mengikut ia akan dia, maka dia ikut akan yang sebenar itu dengan tasdid mutlaqan, dengan dia yakin dalam hati dia bahawasanya inilah adalah yang benar daripada Allah dan Rasul, yang disukai oleh Allah, yakni syarat Allah dan Rasul. Nescaya kalau dia ikut kata Allah Azza wa Jalla, nescaya sentosalah ia, nescaya selamatlah ia. Jadi tak selamat ni ialah apabila kebenaran itu dipermainkan, apabila kebenaran itu tidak diikuti, maka menyebabkan manusia jadi tidak selamat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan hari kursi, wahai anak Adam, barang siapa dia mengenal akan yang sebenar, maka mengikut ia akan dia, nescaya sentosalah ia barang siapa. Dan barang siapa mengenal ia akan yang sia-sia, maka meninggal ia barang siapa akan dia akan sia-sia tu, kerana takut ia akan Allah Ta'ala. Nescaya olehlah kemenangan ia barang siapa. Jadi barang siapa dia tahu dah, dia kenal
bahawasanya suatu pekerjaan ini ataupun perkara ini adalah sia-sia, maka dia meninggalkannya. Dia tidak buat, kata Allah Azza wa Jalla, wahai anak Adam, jika kamu tahu, jika barang siapa dia tahu perkara itu sia-sia, jelas dah, nyata dah suatu pekerjaan yang sia-sia, maka dia tidak ikut akan dia. Maka bila begitu, dia tahu yang sia-sia ini, dia meninggal, dia tidak ikut, kerana takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dia takut, Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya sesungguhnya suatu pekerjaan yang sia-sia itu adalah ciri-ciri orang-orang yang melalaikan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia tidak ikut. Bila begitu, nescaya dia akan mendapat kemenangan. Tanda orang itu, orang yang dapat kemenangan, ialah orang yang meninggalkan yang sia-sia. Rasulullah menyatakan setengah kebaikan pada agama seseorang itu ialah dia meninggal akan perkara yang sia-sia. Lebih lagi, kata Imam Ghazali, di akhir zaman, waktu begitu sempit, cepat, waktu begitu cepat, maka dengan waktu yang sangat cepat inilah dia meninggalkan orang yang sia-sia, dia mengerjakan perkara yang berfaedah. Bila begitu, dialah orang yang benar, orang itulah orang yang berjaya, yakni kejayaan dia itu akan berjaya sehinggalah di akhirat, kata Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa mengenai ia barang siapa akan dunia, maka menolak ia akan barang siapa, nescaya sejahteralah ia barang siapa. Barang siapa dia mengetahui, dia kenal akan dunia, mengenal di sini yakni kenal dengan hakikat. Dia tahu hakikat dunia ni macam mana sebenarnya. Dia tahu bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut melalui Rasulullah SAW, dunia ni kalaulah menjadi harga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nescaya Allah Ta'ala tidak akan memberi setegak pun kepada orang kafir. Allah Ta'ala tidak akan beri. Orang kafir, orang munafik, orang yang buat maksiat pada Allah, Allah Ta'ala tidak akan beri setegak pun air, minuman kepada orang kafir, orang munafik. Tetapi oleh kerana dunia ini tidak menjadi nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala kata muna'ambilah orang kafir, orang munafik, orang-orang yang asi. Itu di antaranya. Tetapi di sana juga kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengambil dunia itu bertujuan menjadikan dunia hasanah, yakni dunia yang bermanfaat. Apa itu dunia yang bermanfaat? Iaitu dunia yang memberi manfaat selepas dia mati, maka dunia itu hasanah, maka dunia itu tidak dicela. Dan maksud di dunia di sini iaitu dia tahu hakikat dunia ini. Bagaimana Rasulullah SAW naik Isra Mi'raj, Rasulullah tengok gambaran taswir bagi dunia ini. Rasulullah tengok ada seorang perempuan cantik, ketika naik di atas Isra Mi'raj, jangan cukup masyhur cerita dia. Bila begitu, Rasulullah bertanyalah, wahai Jibril, siapa itu wahai Jibril? Maka Jibril kata, itulah dunia. Gambaran dunia, bahawasanya dunia ini seperti perempuan cantik yang terperdaya. Terperdaya. Berapa ramai orang terperdaya dengan kehidupan dunia, sehingga mereka menjadi seorang yang tamak kepada dunia, sehingga mereka dengan dunia mereka boleh berputus silaturahim, dengan dunia mereka dapat meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batuk dunia irwah, dunia ini suatu perkara yang indah. Kata Rasulullah SAW, maka di sana ada orang yang terperdaya, dan di sana juga ada yang mengambil dunia dan dia mengenal akan iaitu tipu daya dunia yang dibentang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Begitu juga hakikat umur dunia ini adalah terlalu tua. Rasulullah SAW juga naik Isra dan Mi'raj. Rasulullah melihat seorang perempuan yang tua, yang sangat bongkok. Tua bongkok dah. Ketika itu Rasulullah pun tanya, wahai Jibril, siapa itu wahai Jibril? Maka kata Jibril, itulah dunia. Apa maksudnya? Itulah gambaran dunia, umur dunia. Rasulullah naik ketika itu Isra Mi'raj, dunia itu pokok nak jatuh bumi dah. Maka kalau learning lebih-lebih lagi lah. Itu sebab kita tidak boleh perkara-perkara yang tidak pernah berlaku. Itulah gambaran dunia. Tetapi kalau manusia mengetahuilah hakikat dunia ini, mereka akan menjadikan dunia itu suatu dunia hasanah, dan dia menolak dunia yang tipu daya. Nescaya sejahteralah ia barang siapa. Nescaya selamat orang tu. Orang tu tidak akan dapat dia kena tipu. Orang tu tidak akan melalaikan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia tahu di sana ada dunia yang melalaikan. Di sana ada dunia yang bermanfaat. Orang-orang yang beriman, kata Abdullah bin Abbas, dia akan mengambil dunia bertujuan bermanfaat untuk negeri baqa, itu negeri kekal, itu negeri akhirat. Itu di antara disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan barang siapa mengenal ia barang siapa akan akhirat, menuntut ia barang siapa akan akhirat, nescaya memperolehlah petunjuk ia barang siapa, bahawasanya Allah Ta'ala itu menunjuk ia akan barang siapa yang berkehendak ia barang siapa, dan menyesat ia barang siapa, barang siapa kehendak ia, dan kepada Allah juga kembalikan akan kamu sekalian, kata Allah Azza wa Jalla di hari kursi. Jadi kata Allah Ta'ala di hari kursi, wahai anak Adam, dan barang siapa yang berkehendak, barang siapa dia mengenal akhirat, dia kenal negeri akhirat ni, dia tahu akhirat ini adalah suatu negeri darul din, adalah perhitungan agama, negeri akhirat ataupun yaumul jaza, hari pembalasan. Maka dia tahu negeri akhirat ini adalah suatu negeri yang kekal. Maka dia tuntut. Nampak fadilat itu dia buat, nampak fadilat sembahyang sunat itu besar pahala dia buat, nampak zikir itu fadilat besar dia buat, sembahyang berjemaah dia tahu fadilat dia buat, dia tahu itu adalah sunnah Nabi dia buat. Dia tuntut suatu pekerjaan untuk akhirat. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka itulah suatu bekalan dia hakikatnya. Kalau dia tuntut akhirat, maka itulah suatu bekalan dia. Sebab Allah Azza wa Jalla berkata, berfirman Al-Quran, berbekalah kamu, dan sebaik-baik bekal itu ialah bekal taqwa yang dekat dengan Allah, yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila dia tuntut akhirat, nescaya dia akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah sesiapa yang nak sentiasa Allah bimbing semua dia sampai mati, nak Allah Ta'ala ni bimbing semua dia, maka dia kena tuntut akhirat. Bukan nak suruh iaitu petunjuk Allah mari begitu saja. Dia kena tuntut barang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kadang-kadang orang tanya dia, kenapa awak tak berubah lagi? Kenapa awak tak tutup aurat lagi? Misal kata, ada nak buat macam mana?
saya dah dapat petunjuk lagi. Macam mana nak dapat petunjuk jika sekiranya seseorang itu tidak tuntut negeri akhirat, yakni perkara-perkara yang disukai oleh Allah yang akan berpanjangan sampai di akhirat. Siapa yang tuntut semua akhirat, yakni dia berbuat ibadah kepada Allah, sebab kerana ibadah itulah akan menjadi pahala ataupun hasil dia akan diambil di akhirat lah. Maka di dunia lagi orang ini Allah Ta'ala akan bimbing, akan beri petunjuk pada dia. Bahawa dan petunjuk ia bahawasanya Allah Ta'ala menunjuk ia akan barang siapa yang berkehendak ia. Barang siapa yang berkehendak ia kepada petunjuk Allah. Macam kita dulu semari semayang semua, mari dengar qala Allah, qala Rasul. Itu salah satunya kita nak kepada petunjuk Allah, kita nak kepada keredaan Allah. Maka orang ini Allah Ta'ala tidak sia-sia. Allah pasti akan beri petunjuk pada dia. Allah pasti akan membimbing dia sampailah dia ke bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang itulah kebaikan. Kita tengoklah jemaah kita yang sebelum ni berapa orang dah yang meninggal dunia. Alhamdulillah, yang meninggal dunia tu semua kalau kita nilai, kita tengok dia mati tu semua dah nak ibadah. Dia mati selalu mari surau, selalu dengar, tengok. Itu salah satunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bimbing dia. Sebab apa? Sebab dia berkehendak kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana dia selalu mari surau, selalu mendengar majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, majlis-majlis ilmu agama. Maka Allah Ta'ala mati juga dia dalam keadaan perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan sia-sia orang yang berhajat kepada petunjuk Allah, maka Allah akan bagi. Allah menyebut dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah akan beri petunjuk kepada sesiapa yang berkehendak petunjuk Allah, dan Allah akan menyesat sesiapa yang mempermainkan petunjuk Allah. Jelas buat main saja, buat pura-pura, orang ini Allah Ta'ala akan menyesat. Walaupun permulaan nampak baik, comel, tetapi dia mempermainkan petunjuk Allah, tidak ada keikhlasan dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, maka orang ini Allah Ta'ala akan menyesat bila iaitu ketika dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Sebab itulah kita kena sentiasa minta petunjuk Allah. Syarat nak dapat petunjuk Allah, mestilah kita kena kerjakan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah, yakni kita kena minta dengan Allah supaya Allah sentiasa bimbing kita kepada jalan yang lurus, jalan agama, jalan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka macam mana nak dapat jalan hidayah itu, jalan petunjuk itu? Maka mesti mengerjakan perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tak mari golek, dia tak mari macam buahnya jatuh golek, diikut alu-alu dia kat mana tempat rendah, buahnya jatuh situlah. Tidak begitu kata ulama. Petunjuk Allah, dia mestilah ada jahad, bersungguh dalam kita nak mendapat petunjuk Allah, nak Allah Ta'ala kekal semua dalam petunjuk Allah. Kita kena sentiasa kerja perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita sudah kerja, buat mari sifat yang sangat mulia, iaitu sifat keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya buat ibadah pun saya tak boleh dan ikhlas juga. Maka biar kata ulama, buat dulu ibadah kepada Allah, maka dengan itu kita sentiasa iaitu ajar diri kita keikhlasan dan mengerjakan ibadah kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sama sekali tidak mensia-siakan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan menyesat ia barang siapa kehendak ia. Barang siapa yang berkehendak dengan kesesatan, tahu dah jelas barang yang salah, buat juga. Tahu dah perkara yang tidak betul, jalan yang sesat, ikut juga. Maka orang ini Allah Ta'ala akan menyesat dia. Menyesat ni, yakni dengan tipu daya hawa nafsu dia.
Macam mana Allah menipu dan menyesatkan seseorang? Adakah dia tahu, oh aku ni jalan sesat ni? Dia tidak akan kata aku jalan sesat. Tetapi Allah menipu daya dia dengan watamanna 'ala Allah, dengan dia iaitu dia berangan-angan bahasa Allah Ta'ala ni ampun aku, sedangkan dia buat maksiat kepada Allah. Itu setengah daripada Allah menyesatkan dia. Dia buat maksiat kepada Allah, tetapi dia kata Allah ni dia berangan-angan bahasanya Allah Ta'ala ampun dosa aku ni, dari masalah. Ini setengah daripada tipu daya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kepada Allah juga kembali akan kamu sekalian, hei anak Adam. yakni wahai anak Adam, kamu sekalian akan kembali. Dulu kalian saja akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Disitulah kamu akan mengetahui hakikat sebenar kehidupan di dunia yang kamu kerjakan ataupun yang kamu lalaikan, ataupun yang kamu mengambil manfaat daripada kehidupan dunia itu di antara disebut oleh Allah Azza wa Jalla di hadis kursi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Anak Adam, apabila adalah Allah Ta'ala telah mengaku akan rezekimu, maka panjang-panjang cita-citamu itu kerana apa? Allah Ta'ala menyatakan lagi dalam hadis kursi, wahai anak Adam, apabila Allah Ta'ala telah mengaku yakni Allah Ta'ala telah jamin akan rezekimu, maka panjang cita-citamu itu kerana apa? Allah Ta'ala persoal dalam hadis kursi, wahai anak Adam, yakni Allah Ta'ala sudah jamin rezeki kamu begini-begini, maka panjang cita-cita kamu itu kerana apa? Sebab apa engkau panjang cita-cita untuk mendapat rezeki? Sampai kamu tinggal ibadah pada Allah, sampai kamu melalaikan diri daripada Allah, semata-mata kerjakan rezeki, semata-mata kerjakan perkara yang kamu inginkan, yakni bentuk rezeki kamu tu. Kenapa sampai tahap tu, wahai anak Adam? Ini sebagai tafakur fil aqli, supaya kata-kata Allah Azza wa Jalla ahli kursi ini sebagai nak bagi fikir pada anak Adam yang buat pertikaian macam ini. Yakni mana? Dia tahu Allah ni sudah jamin rezeki. Memanglah kena ada ikhtiar usaha, tetapi janganlah melampaui batas. Yakni Allah sudah tetap rezeki kamu dengan kamu ikhtiar sedikit sebanyak, tetapi janganlah kenapa kamu terlalu panjang cita-cita kamu sehingga kamu meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah, yakni kamu melalaikan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anak Adam, apabila adalah syaitan itu seteru Allah Ta'ala dan seterumu, maka lalaimu daripadanya itu kerana apa, wahai anak Adam? Allah Ta'ala menyatakan lagi dan hadis kursi, wahai anak Adam, kamu mengetahui bahawasanya syaitan itu musuh kamu, musuh Allah dan musuh juga kamu. Tapi lalai daripada itu kerana apa? Kalau kamu tahu dah bahawasanya syaitan itu musuh, kenapa kamu masih lalai lagi? Yang masih terperdaya lagi dengan suruhan-suruhan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Kenapa, wahai anak Adam? Kamu jelas tahu dah bahawasanya syaitan ini adalah musuh yang nyata, musuh Allah, musuh kamu, tetapi kamu lalai daripadanya. Yakni kenapa kamu lalai juga, yakni dengan mengikut dia, wahai anak Adam? Kenapa, wahai anak Adam? Anak Adam, apabila adalah seksa itu dengan neraka, maka bersedak-sedak dan senang-senangmu dari dunia itu kerana apa? Allah Ta'ala menyatakan lagi dari kursi, wahai anak Adam,
apabila seksa itu dengan neraka. Yakni bahan seksa sangat pelik itu adalah dengan api neraka, bahan bakar dia tu. Bersedak-sedak kamu dengan dunia itu kerana apa? Apa maksud? Kalau begitu tak payah bersedak atas dunia. Kalau begitu sebab seksa ni sangat pedih. Apa kaitan? Maksudnya kamu bersedak-sedak di atas dunia itu dengan meninggalkan perkara yang disuruh oleh Allah. Kamu bersenang-senang di atas dunia dengan melupai Allah. Kerana apa? Sedangkan seksa api neraka itu adalah sedangkan seksa itu, balasan seseorang itu yang mengerjakan maksiat itu adalah api neraka, wahai anak Adam. Kenapa begitu, wahai anak Adam? Kenapa kamu iaitu masih bersenang-senang dan bersedak-sedak dengan kehidupan dunia? Yakni dengan nikmat Allah itu dia menggunakan perkara yang tidak diridai oleh Allah, sedangkan seksa ataupun balasan Allah itu adalah api neraka. Kamu tak takut ke, wahai anak Adam? Ibarat itu di antaranya. Dan qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Anak Adam, apabila adalah pahala perbuat amal itu syurga, maka maksiatmu itu kerana apa, wahai anak Adam? Yakni kalau kamu tahu bahawasanya pahala berbuat ibadah itu adalah balasan syurga, maka kamu buat maksiat pada Allah itu sebab apa? Kenapa? Itu Allah Ta'ala persoalan. Kita tahu bahawasanya amal ibadah itu akan mendapat pahala dan dibalas syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka buat maksiat itu kerana apa? Kenapa buat maksiat lagi? Kamu tahu dah bahawasanya kamu buat amal ibadah itu adalah balasan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kamu buat maksiat lagi, wahai anak Adam? Itu di antaranya. Hei anak Adam, apabila adalah tiap-tiap suatu itu dengan hukumku dan takdirku, maka bulu besar dan rendah itu kerana apa, wahai anak Adam? Wahai anak Adam, kata Allah bahawasanya tiap suatu itu ada ketetapan Allah, hukum Allah, takdir Allah. Perkara sudah ditetap oleh Allah. Allah Ta'ala tetap dah takdir jadi begini, hak ni begini. Dah mulut bulu besar tu, wahai anak Adam, sebab apa, wahai anak Adam? Kenapa, wahai anak Adam? Allah Ta'ala bersoal. Sebab itulah kata Abdullah ibn Mas'ud, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempersoalkan kelakuan seorang hamba itu yang berbuat ibadah ataupun yang mempersoalkan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan bulu besar itu, apa sebab apa jadi begitu, wahai anak Adam? Itu di antara disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah tetap takdir begini. Semua takdir orang nak baik belaka, tak ada orang nak jahat. Tapi kadang-kadang yang takdir itu menjadi kekurangan bagi seseorang. Kadang-kadang yang takdir menjadi kelebihan bagi seseorang. Maka kenapa kamu bergesah, wahai Adam? Sedangkan hukum ataupun ketetapan aku, takdir aku itu adalah hak aku. Kenapa kamu bergesah, wahai anak Adam? Kenapa? Itu Allah Ta'ala menyatakan ahli kursi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka jangan maka jangan engkau putus asa atas suatu yang luput ia daripadamu, wahai anak Adam. Jadi kamu, wahai anak Adam, kalau boleh jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Putus asa yakni dari rahmat Allah. Rahmat Allah ini sangat luas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran pun banyak Allah menceritakan bahawasanya sesungguhnya
orang yang putus asa daripada rahmat Allah adalah orang yang tidak meyakini bahawasanya Allah itu sebagai Tuhannya, ataupun Allah itu sebagai terbit bagi seluruh alam ini. Sebab itulah Allah Ta'ala menyatakan, jangan sama sekali kamu putus asa daripada rahmat Allah bila sesuatu takdir berlaku pada kamu. Jangan berlalu besar, dan maka juga jangan engkau putus asa dari sesuatu yang luput daripada kamu, wahai anak Adam. Dan jangan suka dengan sesuatu yang datang ia kepadamu, dan jangan juga kamu jangan suka sangat sesuatu yang berlaku pada kamu, yakni dengan kamu berbangga-bangga, dengan kamu bermegah-megah, sesuatu yang kamu di saat orang lain mendapat takdir yang kurang baik tetapi hakikatnya baik di sisi Allah. Di pandangan manusia menganggap suatu takdir itu yang tidak baik bagi dia, tetapi hakikatnya apa yang berlaku di atas dunia ini hakikatnya baiklah ke Allah Ta'ala buat, itu di antaranya. Tetapi kalau sesuatu takdir itu berlaku pada diri kamu yang kamu suka, maka jangan kamu suka dengan kamu, yakni dengan kamu bermegah-megah, itu di antaranya. Mula-mula Allah Ta'ala itu tiada mengasihi ia akan tiap-tiap orang yang takabur lagi bermegah-megah. Itu bermula ni yang pengjawab pada kata jangan pula. Itu di antaranya. Jadi jangan suka, itu bermula Allah itu tiada mengasihi ia. Allah Ta'ala ni tidak kasih akan tiap-tiap orang yang takabur lagi bermegah-megah. Allah Ta'ala tidak suka. Bahkan hadis-hadis lain, hadis Nabawi, Rasulullah menyatakan bermegah takabur itu adalah selendang Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang mengambil selendangku, yakni sifat al-mustakabbir, sifat takabur itu, maka seolah-olah dia nak melawanku, kata Allah Subhanahu Wa Taala di kursi. Jadi tak boleh dengan sesuatu perkara yang berlaku kepada kita, sesuatu yang baik, maka kita memperhinakan orang dan kita bermegah-megah. Tak boleh. Bahkan sebaliknya, hendaklah kamu menjadi iaitu tawaduk yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula puji itu sabit bagi Allah Ta'ala yang memilih sekalian alam. Bermula puji itu apa? Sekalian puji, aku dah pilih puji qadim bagi hadis, bagi qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, pilih apa puji itu. Bermula puji itu sabit bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Kalau ada orang puji kita, kalau ada sesuatu menjadi kebanggaan bagi kita dalam nisbah bentuk pujilah, maka yakinlah bahawa seni itu sabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ulama buat seperti mana tu pernah dinyatakan, kalau seorang tu dia buat kuih, misal kata orang kata sedapnya kuih ni, adakah kuih sedap? Maka mestilah kuih sedap. Tetapi siapa yang membuat kuih itu? Maka mungkin kita kata si fulanah sekian-sekian. Maka si fulanah itu siapa yang menjadikan dia pandai buat kuih itu? Maka sudah tentulah Allah Azza wa Jalla. Hakikatnya puji itu balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang-orang ma'arifin, arifi billah, orang yang mengenal Allah dengan Allah, atau syuhud billah, ataupun musyahadah hati dia dengan Allah ini, bila setiap kebaikan yang dia dapat, ini sebuah puji ke apa-apa bentuk kebaikan, nikmat, dia akan beri pada Allah. Dia akan kata, hakmu lah ya Allah, hakmu, aku tak ada apa-apa ya Allah. Denganmu lah aku jadi begini, denganmu lah orang puji aku. Hakikatnya kalau kamu buka keaiban aku, nescaya manusia akan tahu dan manusia akan cela-cela aku, wahai ya Allah. Itu dia akan disebut oleh saya lupa dah, Syekh Abdul Ibrahim Adhan. Itu dia antaranya. Jadi semuanya puji itu balik pada Allah Subhanahu Wa Taala.
قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Pengajaran yang ke-27 berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam, banyak-banyakkanlah olehmu bekalmu dengan berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala, kerana bahawasanya jalan syurga itu amat jauh dan tegah olehmu akan perahumu, yakni imanmu, karan bahawasanya laut itu amat dalam. Dan qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-27 berkata Allah Ta'ala, hei anak Adam, banyaklah olehmu bekal dan berkamu dengan berbuat ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala nyatakan lagi di hadis kursi, wahai anak Adam, banyakkanlah bekal, kerana perjalanan ini jauh, berbekal-bekalmu tu dengan berbuat ibadah. Itu sebab tu dah kita tengok dia musoneh jauhi ni, kadang-kadang jauhi lebih payah daripada alat. Sebab jauhi ni kita nak tengok murah dia jatuh mana. Dia alat kita tahu selalu, nampak selalu. Ni ubat balik ke sini. Tengok jauhi itu berbekal olehmu dengan kau panggil pak bahasa Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Bahasa Arab dengan pak yang mana dengan. Maka dengan itu dengan makna ba harful jar asli. Maka kita boleh takluk di situ. Takluk yakni tempat bergantung. Mana? Bekal-bekalmu itu bekal apa? Dengan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil tu tempat jatuh dia. Ia menangi huruf ba ni dalam Al-Quran pun. Kalau kita tengok dalam Al-Quran ada huruf ba, banyak kalimah-kalimah Al-Quran tu bahasa Arab tu, itu menangi tu. Ada sesuatu cerita Allah Ta'ala nak suruh jatuh situ. Seperti mana? Banyak olehmu bekalmu dengan berbuat ibadah, berbekal-bekal dengan berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana bahawasanya jalan syurga itu amat jauh. Allah Ta'ala kata, dengan ibadah kita ni jangan kita berbuat banyak, kita buat ibadah. Biar kita sentiasa buat sedikit buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab syurga ni jauh. Mana kita akan singgah di alam barzakh dulu, lepas tu alam akhirat, lepas alam akhirat membawa masuk syurga. Ketika itulah kata ulama, kalau orang nak kata salaman salama seperti Al-Quran sebut, nak kata selamat-selamat tak boleh lagi masa ni. Nak kata selamat selepas dia niti di atas titian sirat tu, baru pokok ahli syurga kata salaman salama, seperti mana sebut Al-Quran tu. Jadi sebab itu Allah Ta'ala menyatakan hari kursi, iaitu berbekal ibadah. La ta'ajjal, jangan sama sekali bertangguh. Tak kiralah kita nak buat ibadah tu, buat ibadah ni, kita dah boleh buat ibadah jawarih, anggota badan kita, nak sujud, nak rokok gini, ibadah. Ada ibadah lisan, tak ada ibadah lisan. Boleh ibadah hati, sentiasa ingat pada Allah. Tak boleh ibadah hati lalai juga. Boleh ibadah akal, akal ni. Sebab itulah selagi ada akal, selagi itu dia kena sembahyang, kena buat ibadah kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala cipta manusia ni bentuk memang unik. Boleh buat ibadah dengan rokok, dengan sujud, jawarih orang ni, anggota badan ni. Dalil dengan anggota badan, dengan mulut, dalil dengan mulut, dengan hati, dalil dengan hati, akal ni, akal sentiasa fikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Tapi kalau nak cepat, nak sampai degah ke hadratillah tu ataupun jalan salib, nak sampai ahlillah sungguh cepat, kata ulama-ulama
yang sampai ke hadratillah, orang yang hebat-hebat seperti mana di kalangan para sahabat, apa lagi di kalangan wali-wali Allah, dikata dengan kerjakan ibadah jawarih, sembahyang sunat, zikrullah lisan. Sebab jawarih ini dia membentuk hati, lisan juga dia membentuk hati. Tengok kalau orang tu dia teladah, dia teladah sebut sesuatu. Kalau lidah dia sentiasa sebut sombong dia tu, dia akan teladah sebut sesuatu tu. Itu nak tunjuk bahawasanya mengikut ilmu tasawuf, bahawasanya kadang-kadang yang hati ini dia mengikut lidah, kadang-kadang yang lidah mengikut hati. Dia lazimah, dia macam batang nyapu. Ada cakap, ada batang cakap. Anak nyapu tu kena nyapu itu boleh juga, tapi kena berlaziman. Maka begitu juga lidah dengan hati diberlaziman. Jadi sebab itu nak cepat sabar, maksudnya nak cepat hampir dengan Allah dengan ibadah lisan. Ada orang yang sempurna lah, ada orang yang bisu, orang yang tutup, itu soal lain. Ini bagi kita nak menjalankan hadratillah, kita tak mau duduk tempat begini saja. Kita nak buat ibadah biar semakin dekat dengan Allah, buat ibadah biar bersemani dengan kemanisan ibadah kepada Allah. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah dalam disebut dalam kitab ini, dan itu banyaklah berbekal berbuat ibadah kepada Allah, dan perjalanan jalan akhirat itu amat jauh perjalanan akhirat ni, dan tegak olehmu akan perahumu, yakni imammu, kerana bahawasanya kita bertiru situ, dan tegak olehmu akan perahumu, yakni imammu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini, mudah-mudahan dimanfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mentakrifkan kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi sentiasa kita minta doa Allah supaya sentiasa panjang umur kita dan beri kesihatan kepada badan kita dalam mengerjakan ibadah. Lebih-lebih lagi kita nak masuk pada bulan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya ingat Abu Bakar Rahim dulu di Batam dulu lah. Dia selalu pesan sama, hampir dengan bulan Syaban ni banyak berdoa, minta Allah bagi sehat. Ada musuh kawan kita, jiran kita, tak kira siapa, minta tubuh badan sehat, umur panjang, supaya dapat masuk pada bulan Ramadan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu pada malam ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم إنا نسألك علما نافعا قلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.